Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk kita hidup. Allah masih lagi memanjangkan pelbagai nikmat dan rahmat kepada kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat, kita dapat bangun solat menghadap Allah Subhanahu wa taala, solat subuh pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh barakah insya-Allah. Jadi hari ini kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda pada di hari akhirat nanti. Dan kita juga baca surah Al-Kahfi pada hari ini supaya Allah menerangi hidup kita, menerangi hati kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita hari ini sudah hari yang ke berapa Syawal. Kita sudah lepas mawasimul khair, bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan yang digelar, dikenali sebagai mawasimul khair, musim pelbagai kebajikan, pelbagai kebaikan yang bagi orang-orang beriman, bagi para mukmin lelaki dan perempuan masih terasa kehangatan bulan Ramadan al-Mubarak. Walaupun telah beberapa hari, 4-5 hari dah Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kehangatan semangat Ramadan masih terasa, kelazatan melakukan ketaatan, kemanisan kita beribadat masih terasa bagi orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Bagaimana walaupun tahun ini sedikit berbeza daripada tahun-tahun yang lain, tetapi pelbagai ketaatan yang lebih diri kita lebih bersemangat dalam bulan Ramadan masih kita terasa kemanisannya. Dengan kita berpuasa, hati kita jadi lembut, jadi mudah untuk menerima nasihat. Semangat kita sebulan berpuasa, alhamdulillah, mengikut arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya kita solat tarawih. Walaupun kita solat tarawih secara berjamaah di rumah dengan ahli keluarga kita, isteri dan anak-anak kita, kita dapat, kalau tidak setiap malam pun, kalau setiap malam alhamdulillah, kalau tidak setiap malam pun, kebanyakan sebahagian besar malam-malam kita penuhkan dengan solat tarawih 8 rakaat, ataupun ada orang lebih lagi 20 rakaat. Alhamdulillah kita dapat menghabiskan solat tarawih. Dan antara yang utama ialah kita seronok ataupun asyik, manisnya mengaji Al-Quran. Ada kita dengar baru-baru ini yang sekali khatam tu biasa, 2 kali, 3 kali, bahkan yang kita dengar ada di kalangan kawan-kawan kenalan kita, ada sampai 25 kali khatam Al-Quran. Sangat dahsyat. Satu hari
satu hari sekali khatam. Ini memang sangat dahsyat. Ini disebabkan semangat yang tinggi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita selepas bulan Ramadan ini, apa yang perlu kita buat? Biasanya para ulama bila selepas berjaya melakukan satu-satu ibadat, mereka anjuran daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita baca di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Selepas kemenangan, selepas berjaya melakukan apa sahaja ibadat, selepas berjaya menunaikan perintah Allah, Allah suruh kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih memuji Allah dan juga kita beristighfar. Istighfar selepas melakukan ketaatan, istighfar selepas mendapat kemenangan, supaya Allah ampunkan diri kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah terima. Itu yang lebih utama, Allah terima amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan selepas kita melalui fasa selepas Ramadan ini, kita perlu ada perasaan takut. Takut ibadat kita tidak diterima. Jadi kita penuh pengharapan supaya Allah terima ibadat kita dan kita sentiasa lazimi beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita dan Allah terima amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak memperkatakan berkenaan dengan al-istiqamah. Istiqamah selepas bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Hud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim. Allah mengarahkan, menyuruh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya tetap teguh di atas jalan kebenaran. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kamu tetap teguh sebagaimana kamu diperintahkan bersama dengan waman taba ma'ak, bersama dengan orang-orang yang bertaubat yang ada di sekeliling bersama dengan kamu, wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para mukminin supaya sentiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Sebagaimana di dalam hadis Sufyan bin Abdullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sufyan bin Abdullah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan, bagi tahu kepadaku berkenaan satu perkataan berkenaan dengan Islam yang aku tidak perlu tanya lagi orang lain selain daripada engkau, wahai Rasulullah. Nabi bagi satu ayat yang sangat ringkas tetapi padat. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian tetap teguh di atas jalan keimanan. Bersandarkan kepada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang beriman ini perlu sentiasa tetap teguh, konsisten di atas jalan keimanan dan jalan kebenaran.
Sebelum kita pergi jauh, apakah itu istiqamah? Istiqamah boleh diartikan sebagai luzum ta'atillah wa amrih. Tetap iltizam di atas mengikut perintah Allah, taat kepada Allah dan juga mengikut perintah Allah. Jadi tidak berbelah bahagi ataupun tidak sekali ikut, sekali tak ikut. Istiqamah ni konsisten di atas jalan ketaatan, taat atas jalan keimanan dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa perlu kita istiqamah? Sebagai seorang mukmin, orang yang beriman. Sebab utama kita perlu istiqamah ialah yang menjadi suntikan motivasi yang menyebabkan orang terpanggil. Orang-orang ahlul istiqamah ni, ahli-ahli istiqamah ni yang sentiasa konsisten di atas jalan melakukan ketaatan ataupun melakukan kebaikan ialah sebab mati. Mati ni tak kira siapa. Dalam bulan Ramadan ramai orang meninggal. Selepas raya ni ramai orang meninggal. Jadi kita ni jangan tertipu. Kata Al-Hasan Al-Basri, kita ni jangan tertipu dengan beberapa perkara. Jangan tertipu dengan usia yang muda. Jangan disebabkan usia yang muda kita rasa kita lambat mati. Ramai orang muda yang meninggal 2-3 hari lepas. Kemarin ada kanak-kanak, kemarin juga ada 3 adik-beradik yang meninggal lemas di Terengganu. Semoga Allah merahmati mereka. Jadi jangan tertipu dengan usia muda kita rasa kita ni lambat akan mati. Kemudian yang kedua, jangan tertipu dengan sihat. Kita rasa kita kuat, tidak ada penyakit. Orang lain penyakit 3 serangkai, penyakit yang kronik. Mungkin kita ingat dia lah akan lebih dulu meninggal. Kita ni sihat, kuat, selalu exercise. Tetapi jangan tertipu. Ramai orang sihat, tidak ada penyakit apa-apa, meninggal. Kemudian jangan tertipu dengan kita ada duit, ada kesenangan, kemewahan. Jadi kita alpa, kita lalai. Jangan tertipu dengan beberapa perkara ni dan menyebabkan kita rasa kita lambat mati. Sebab itulah perlunya istiqamah. Suntikan motivasi yang besarnya ialah kita tidak tahu bila kita akan meninggal. Bila Allah nak tarik nyawa kita tak tahu. Tidak ada, semua orang tak tahu bila dia akan meninggal. Sebagaimana dalam bulan Ramadan baru ni, banyak kita memperkatakan ataupun kita dengar orang ustaz-ustaz penceramah bagi tahu kepada kita, Ramadan adalah madrasah. Satu tarbiyah, satu proses untuk tarbiyah diri kita, untuk jadikan diri kita orang yang bertakwa, untuk merealisasikan, untuk jadikan diri kita orang yang lebih takut kepada Allah. Jadi buahnya ialah istiqamah itu sendiri. Ada ulama mengatakan tanda kabul, tanda Allah terima amalan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ialah kita sentiasa istiqamah selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan dianggap sebagai momentum untuk kita melakukan pelbagai ketaatan. Kalau sebelum ni kita kurang rajin, tetapi disebabkan Ramadan kali ini ataupun mana-mana Ramadan,
kita melalui bulan Ramadan, lebih-lebih lagi yang baru ni, sebagai pembakar semangat, sebagai penguat semangat kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antara didikan Ramadan juga, Ramadan mendidik kita supaya sabar. Ini sifat yang dilatih setiap hari. Sabar untuk tidak makan, itu yang kita nampak. Tidak makan, tidak minum sampai waktu maghrib, sampai waktu berbuka. Kemudian sabar juga kita latih diri kita banyak tahun. Tahun ni kita pun latih diri kita supaya sabar, tidak mengata kepada orang. Sabar untuk tidak kutuk orang. Sabar untuk tidak mengumpat kepada orang. Sabar untuk tidak menyebabkan, tidak membiarkan pahala puasa kita berkurangan. Jadi banyak didikan Ramadan melalui ibadat puasa dapat mendidik diri kita jadi orang yang lebih takut kepada Allah, dapat mendidik diri kita jadi orang yang lebih banyak melakukan amal ibadat, dapat mendidik diri kita untuk jadi Muslim lagi mukmin yang tidak menyakiti orang lain, sama ada dari sudut kata-kata ataupun tangan kita. Kita tidak pukul orang, kita tidak tulis di media sosial sesuatu ataupun kata-kata, artikel, ayat dan sebagainya yang menyakiti hati orang lain. Jadi alhamdulillah kita dapat menyelami, menghayati dan menjiwai beberapa sifat ini, dan tergambarnya istiqamah kita sampai keluar Ramadan. Sampai di luar Ramadan pun kita tetap konsisten di atas perangai ataupun sikap yang sama. Jadi bagaimana kita nak apply sifat istiqamah? Satu lagi istiqamah ni, istiqamah merupakan al-karamah. Kalau ada orang dia lebih fokus kepada karamatul awliya. Karamah ataupun dipanggil sebagai keramat para wali. Sebagaimana yang kita telah nyatakan, keramat ini bukan syariat. Satu kelebihan, kemuliaan yang Allah bagi kepada hamba-hambanya yang taat, yang martabatnya, makamnya ialah makam wali. Tapi wali ini dua ciri utama yang Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Kita tak tahu siapa wali dan kita tak boleh mengaku diri kita wali. Jadi antara ciri wali ini ialah al-istiqamah. Istiqamah melakukan kebaikan. Istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana kita nak, insyaAllah kita kongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, berdasarkan apa yang digariskan oleh para ulama, berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tadi. Bagaimana kita nak jadikan diri kita termasuk di kalangan orang-orang yang istiqamah. Ada lebih kurang 11 cara. InsyaAllah tuan-tuan boleh catat dan kita apply, kita sama-sama tanamkan, kita sama-sama buat 11 perkara ini supaya kita sentiasa istiqamah sampai kita meninggal. Yang pertama, sebagaimana di dalam hadis tadi, Nabi berpesan kepada Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu istiqamah, tetap di atas jalan keimanan tadi. Ataupun di dalam surah Fussilat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan keimanan, tauhid tadi, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepada mereka malaikat yang mengilhamkan, membisikkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah berita gembira kepada mereka dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu, kepada mereka. Jadi daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tadi, cara utama, yang pertama dan utama untuk kita kekal istiqamah di atas agama ini, agama Islam, ialah kita memperbaiki akidah kita. Kita berakidah dengan akidah yang sahih, akidah yang benar. Kemudian kita menjauhi perkara-perkara yang syirik, khurafat dan juga yang mengarut. Kita berpegang dengan akidah yang benar melalui kita mendalami ilmu tauhid. Bila kita belajar ilmu tauhid, kita kenal Allah. Kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah, melalui nama-nama Allah. Di dalam nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, terkandung juga sifat-sifat Allah. Jadi kita kenal Allah, kita kenal Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Macam-macam lagi nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, dan kita kenal Allah. Allah bagi tahu kepada kita, Allah boleh melakukan apa sahaja yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran. Allah yang mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah yang menahan kapal daripada tenggelam, Allah yang menahan burung daripada jatuh, burung terbang, Allah yang tahan, Allah yang menjalankan awan. Jadi semua ni yang kita belajar di dalam ilmu tauhid, kita kenal Allah, menyebabkan kita makin takut kepada Allah, makin gerun kepada Allah, dan kita berlari ke arah nak mendapatkan rahmat Allah. Allah bagi tahu rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku sangat luas, meliputi segala-galanya. Jadi kita berakidah dengan akidah yang benar, kita kenal Allah, dan kita buang daripada dalam diri kita unsur-unsur syirik, menyengutukan Allah, segala khurafat, segala unsur karut marut, walaupun datang daripada siapa sekalipun, bertentangan dengan Islam, maka kita buang. Jadi inilah yang pertama dan utama cara untuk kita kekal istiqamah. Bermula daripada akidah yang benar, akidah yang datang daripada Nabi SAW, yang diajarkan kepada kita melalui para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Kita utamakan yang kita ambil daripada madhab ataupun manhaj salaf. Imam-imam fiqh yang empat ini, akidah yang sama, mengikut manhaj salaf. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh belajar ilmu akidah, ilmu tauhid ini mengikut manhaj salaf. Itu yang lebih selamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak jadikan diri kita orang yang kekal istiqamah di atas landasan Islam, ketaatan, keimanan, melakukan perkara-perkara kebaikan sampai kita meninggal. Yang kedua ialah kita lazimi, tetapkan diri kita dengan solat berjamaah.
Walaupun kita masjid sekarang dihadkan lagi. Kita sama-sama mendoakan supaya diangkat wabak ini dan masjid dibuka, kita dapat salat berjamaah di masjid. Tetapi buat masa sekarang, kita jangan tinggal salat berjamaah di rumah kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak, bersama dengan isteri, bersama dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk banyak, kalau tidak semua, kalau semua alhamdulillah. Kebanyakan solat fardu kita sembahyang secara berjamaah. Itu antara cara yang kedua untuk kita didik diri kita, latih diri kita kekal istiqamah di atas jalan ketaatan. Kemudian di samping itu, dalam bulan Ramadan kita banyak melakukan solat sunat. Solat sunat yang muakkadah, yang utama. Antaranya solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang mengiringi solat 5 waktu. Ada dua riwayat. Ada satu riwayat mengatakan 10, ada riwayat yang lain mengatakan 12 rakaat. 2 rakaat solat sunat fajar ataupun solat sunat sebelum subuh. Solat sunat subuh. Kita jangan tinggal. Daripada 12 ataupun 10 rakaat ini, yang utamanya, yang jangan kita tinggal kalau boleh, ialah solat sunat subuh. Kemudian solat sunat 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Jadi 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, jadi 8, dan 2 rakaat selepas Isya, jadi 10. 10 solat sunat rawatib, solat sunat rawatib yang muakkadah. Kita cuba jangan tinggal. Cara untuk kita sentiasa rajin melakukan ibadat. Kemudian dalam bulan Ramadan, di samping solat tarawih, kita buat solat sunat witir. Dan solat sunat witir ini bukan ada dalam bulan Ramadan sahaja. Sepanjang tahun, setiap hari, setiap malam kita solat sunat witir. Di akhir sekali kita tutup ibadat malam kita dengan solat sunat witir. Kalau boleh, ini pun sunnah Rasulullah SAW yang Nabi kita tidak tinggal. Kita pun nak ikut Nabi SAW, bukan setakat nak ikut yang lain saja. Ini antara sunnah yang utama yang Nabi tidak tinggal, solat sunat witir. Kemudian sekejap lagi solat sunat duha. Cuma solat sunat duha ni kita kita sembahyang bukan sebab nak murah rezeki, tetapi sebab kita bersyukur. Allah hidupkan kita, Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup hari ini, dan kita bersyukur, terima kasih kepada Allah. Di atas Allah bagi kemudahan kepada kita, kita boleh menggerakkan sendi-sendi kita. Tanda syukurnya, tanda terima kasihnya ialah solat sunat duha. Itu yang kedua, iltizam dengan solat berjamaah, solat fardu secara berjamaah, dan tidak tinggalkan solat sunat rawatib, solat sunat witir, dan juga solat sunat duha. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kita melazimi diri kita disiplinkan diri kita dengan zikir, al-adhkar. Bagi orang muda, orang yang semangatlah, termasuklah saya, orang muda ni dia kurang beramal, kurang berzikir. Kita perbanyakkan zikir. Zikir-zikir yang Nabi ajar kepada kita selepas solat fardu. Ada zikir-zikir
yang khusus selepas solat. Dan ada zikir pagi dan petang. Dalam banyaklah. Sekarang dah ramai orang daripada dulu lagi. Para ulama membukukan zikir-zikir daripada Nabi SAW pagi dan petang. Antaranya pagi, kita selain daripada zikir selepas solat, tasbih, tahmid, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang lain-lain, kita juga mendoakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini kita bacakan, ucapkan pagi dan petang. Ya Allah, kurniakan, aku minta dengan Engkau supaya dikurniakan rezeki yang ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Itu yang ketiga. Lazimi ataupun disiplinkan diri kita dengan zikir pagi dan petang, dan juga pelbagai doa tadi. Zikir dan doa pagi dan petang, dan juga yang selepas solat 5 waktu. Kemudian yang keempat, cara untuk kita kekal konsisten istiqamah ialah dengan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, kita mudah saja untuk mengaji. Bila-bila masa yang terluang, kita buka mushaf. Mushaf yang biasa ataupun dalam handphone. Kita mudah mengaji. Jadi, kita nak, selain daripada kita nak syafaat daripada Nabi kita SAW, kita juga nak syafaat daripada Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang kita dengar dalam bulan Ramadan baru ni, Nabi suruh kita baca, mengaji Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, mengajilah Al-Quran, kerana Al-Quran datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi. Al-Quran tolong bagi syafaat kepada ashab. Orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran ni digelar sebagai Ashabul Quran. Orang-orang yang bersahabat, berdamping dengan Al-Quran. Jadi nak bersahabat, nak dikatakan bersahabat ataupun berdamping dengan Al-Quran ni, kena sentiasa baca lah. Bukan baca seminggu sekali, bukan baca 3-4 hari sekali. Tiap-tiap hari kita kena sentiasa musahabah, kena sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sentiasa mengaji. Kalau boleh konsisten 1 juzuk 1 hari, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun, jangan lalu 1 hari daripada hari-hari dalam hidup kita kecuali dengan kita mengaji Al-Quran. Jangan habis hari tetapi kita tidak mengaji. Walaupun 1 muka surat, kena mengaji. Paling kurang 1 muka surat lah, tak boleh 1 ayat. 1 ayat tu memang sangat malas lah. Jangan kita malas. Kita nak beramal untuk masa depan kita. Masa depan orang mukmin ini ialah untuk akhirat. Itu yang keempat. Jadi ashabul Quran ataupun ahli Al-Quran. Kemudian yang kelima, kita cintakan ilmu. Ilmu ni yang menjadi benteng, menjadi semangat untuk kita sentiasa di atas jalan ketaatan. Kita cintakan ilmu dan kita sentiasa mengikuti majlis-majlis ilmu. Kita dengar ceramah, kita dengar tazkirah. Sekarang ni banyak online lah. Kita tak boleh pergi ke tempat-tempat. Tidak ada tempat-tempat perhimpunan. Tazkirah, ceramah. Sekarang ni semua online. Kita sentiasa like ataupun follow alim ulama, kita dengar tazkirah, ceramah daripada mereka. Saranan, nasihat-nasihat agama yang menyebabkan kita ni tidak lari daripada landasan ketaatan, landasan agama. Kemudian yang keenam, lazimi ataupun sentiasa kita memakai libasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian diri kita
kita pakai pakaian yang melambangkan kita ni orang yang bertakwa. Tidak semestinya berjubah, tidak semestinya pakaian yang kita pakai macam pakaian orang alim. Tetapi pakaian libasut taqwa ialah pakaian yang menutup aurat satu, kemudian pakaian yang tidak menunjukkan kita ni sombong. Satu, tutup aurat, dah lepas patuh syariah. Yang kedua kita dengan pakaian bukan kita menunjuk-nunjuk dengan pakaian kita. Itu libasut taqwa. Kalau sebelum ni kita tidak tutup aurat, jadi cara kita nak kekal istiqamah, orang yang baru berhijrah, baru berubah ni, kena kekal istiqamah, tutup aurat, pakai pakaian yang elok, yang tutup aurat patuh syariah. Kemudian yang ketujuh, untuk kita kekal istiqamah ialah kita jaga muamalat kita, sumber keuangan kita. Macam-macam pekerjaan kita, tetapi kita tetap kena jaga sumber keuangan kita supaya duit, rezeki yang kita dapat daripada yang halal, tidak bercampur dengan sesuatu yang syubhah ataupun yang lebih-lebih lagi yang haram. Kita buang yang haram, walaupun ada peluang untuk kita dapat yang besar, makan besar, dapat keuntungan yang lumayan, tetapi melalui sumber yang haram kita tinggalkan. Muamalat, sistem-sistem yang bukan Islam kita tinggalkan. Sistem dipanggil sebagai konvensional, yang melibatkan riba, kita buang, kita tinggalkan. Ataupun di dalam pekerjaan kita ada unsur-unsur yang syubhah, yang menyebabkan kita dipanggil sebagai makan gaji buta, ataupun kita tidak buat kerja tetapi dapat hasil, dapat rezeki juga melalui penindasan kepada orang. Itu semua sumber-sumber rezeki yang haram ataupun yang syubhah kita tinggalkan. Sebab bila masuk ke dalam diri kita menyebabkan hidup kita tidak berkat, anak isteri kita pun tidak berkat, rumah pun jadi tidak berkat, jadi panas. Jadi malas untuk beribadat. Jadi kita bersihkan diri kita daripada sumber rezeki yang haram, yang syubhah, supaya kita kekal istiqamah di atas landasan keimanan dan ketaatan. Kemudian yang seterusnya, dalam bulan Syawal ini, jangan lupa untuk kita semangat Ramadan, untuk kita kekal istiqamah ialah puasa 6. Ada orang sampai akhir Syawal pun orang tanya, berapa hari puasa 6 lagi yang tinggal? Tak banyak dah, dia kata tak banyak dah. Tinggal 6 hari lagi. Maknanya dia tak puasa lagi lah. Jadi jangan kita biarkan begitu. Kita grab, kita rebut peluang ni untuk kita jadi orang yang sentiasa beristiqamah dengan kita berpuasa 6. Sama ada kita secara berturut-turut ataupun berselang-seli, mengikut kesesuaian kita. Tetapi yang penting jangan habis bulan Syawal ini tanpa kita berpuasa 6 Syawal. Yang ganjarannya kita tahulah, bila dalam hadis Nabi, bila kita berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 Syawal, kita dapat diumpamakan puasa setahun. Kemudian yang seterusnya lagi ialah al-musahabah bis-salihin. Kita nak jadikan diri kita ni orang yang sentiasa istiqamah sampai kita meninggal, ialah kita sentiasa berkawan bersama dengan orang-orang yang baik. Sama ada di kalangan alim ulama ataupun orang yang tidak alim tetapi orang-orang yang soleh. Kita sentiasa berkawan, follow mereka, follow, ikut nasihat, mau'izah, tausiah, tazkirah, pesanan-pesanan mereka,
Jadi disebabkan itu kita ni tidak tergelincir, tidak terpesong daripada landasan agama, sentiasa semangat, sentiasa dipandu, dibimbing oleh para ulama, oleh para orang-orang yang soleh ni. Jadi kita akan kekal istiqamah. Ini musahabah dengan orang-orang yang soleh ni antara faktor utama kita boleh sentiasa kekal istiqamah. Sebab itulah kita ni kena selalu tanya kawan-kawan kita yang nampak lari, nampak dah kurang dah sikit, nampak lari daripada landasan agama ni, kita kena sentiasa tanya. Jadi disebabkan kita sentiasa tanya khabar, kawan-kawan kita yang nampak nak melencong, nak tergelincir daripada landasan, kita tarik balik. Dia akan kembali bersama dengan kita di atas jalan ketaatan, jalan keimanan. Kemudian yang ke-10, nak habis dah. Yang ke-10 ialah dalam bulan Ramadan baru ni kita banyak bersedekah, banyak infak di banyak tempat. Sebab itulah dalam bulan Ramadan baru ni banyak iklan-iklan, banyak institusi, tempat-tempat untuk bagi buka peluang untuk kita berinfak. Jadi kita pun lazimi diri kita walaupun di luar Ramadan sampai kita meninggal nanti, jangan kedekut. Sentiasa bersedekah. Kalau boleh setiap hari. Dengan harta lah. Dengan senyuman tu memanglah sedekah, tetapi jangan asyik senyum je. Dengan duit. Kalau tidak duit pun dengan tolong orang. Orang yang jenis suka tolong orang ni, walaupun dia hidup, walaupun dia miskin, tetapi hidup dia tidak akan susah. Tuan-tuan perhatilah. Kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan, saudara mara, jiran-jiran, jenis orang yang suka tolong orang. Dia harta tidak ada, tetapi dia menyumbang tenaga, suka tolong orang. Itu juga adalah satu sedekah. Jadi hidup dia tidak susah, sentiasa berkat. Kita tolong orang ataupun kita bersedekah ni dengan harta ataupun dengan apa sahaja yang kita ada, dengan sumbangan kepakaran, dengan nasihat dan sebagainya. Yang penting kita sentiasa lazimi diri dengan bersedekah, kalau boleh setiap hari. Kemudian akhir sekali, cara untuk kita kekal istiqamah selepas bulan Ramadan sampai kita meninggal ialah kita perbanyakkan doa. Beberapa doa yang Nabi ajar kepada kita, antaranya yang pertama, doa yang Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal, iaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa ingat kepada Engkau. Ingat ni skop yang sangat luas. Ingat melakukan amal, melakukan ketaatan, beribadat. Ingat zikir, ingat dari sudut mulut berzikir, ingat dari sudut hati kita sentiasa ingat kepada Allah. A'inni ala dzikrik wa syukrik, dan ya Allah, tolonglah aku supaya sentiasa bersyukur, berterima kasih pada Engkau, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku supaya sentiasa memperbaiki, memperelokkan ibadatku kepada Engkau. Janganlah kita ibadat kita sekarang, umur sekarang ni sama level macam kita lepas balik dulu. Kita balik dulu baru belajar agama. Sekarang ni pun sama lebih kurang macam dulu. Jangan. Kita selalu baca doa ni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya Allah tolong kita untuk sentiasa ingat kepadanya, untuk sentiasa mensyukurinya, bersyukur kepadanya, untuk sentiasa memperelokkan ibadat kita kepadanya. Kemudian doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membalik-balikkan hati, ataupun yang sebenarnya jantung, sabit qalbi, tetapkanlah jantungku, tetapkanlah hatiku di atas
ala dinik, di atas agama engkau, wa ala ta'atik, dan di atas jalan ketaatan, di atas sentiasa melakukan ketaatan kepada engkau. Dan yang ketiga, doa yang sangat elok untuk kita baca ialah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada terpesong, daripada terpesong selepas mendapat hidayah ataupun selepas mendapat petunjuk. Ini 3 doa ni jangan tinggal. Setiap masa, setiap hari. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada terpesong, tergelincir selepas mendapat hidayah ataupun selepas mendapat petunjuk. Jadi itulah 11 cara, 11 langkah ataupun 11 tips bagaimana kita nak jadikan diri kita untuk kekal istiqamah. Walaupun selepas bulan Ramadan, kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk kita terus istiqamah sampailah kita dicabut nyawa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ulang sekali lagi. Yang pertama, kita berpegang dengan akidah yang benar. Kita jauhi diri kita daripada segala kesyirikan, segala khurafat, perkara yang karut marut. Kemudian yang kedua, iltizam dengan solat berjamaah, dengan solat sunat rawatib yang muakkadah. Kemudian solat sunat witir setiap malam ataupun setiap akhir malam. Solat sunat duha. Yang ketiga, lazimi zikir dan doa-doa pagi dan petang yang warid yang datang daripada Nabi SAW. Yang keempat, kita jadi pendamping sahabat Al-Quran, iaitu dengan sentiasa mengaji Al-Quran, sentiasa tadabbur ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kelima, cintakan ilmu dan lazimi, disiplinkan diri kita untuk sentiasa mengikuti majlis-majlis ilmu. Yang keenam, berpakaian dengan pakaian libasut taqwa, menutup aurat, patuh syariat, pakaian yang tidak bermegah-megah. Kemudian yang ketujuh, jaga halal dan haram dalam sumber keuangan kita. Jauhi perkara-perkara yang haram ataupun yang melibatkan riba. Dan yang ke-8, jangan lupa untuk kita puasa Syawal ni 6 hari. Isnin, Khamis nanti Ayyamul Bayd, puasa putih 13, 14 dan 15 setiap bulan. 13, 14, 15 ni bulan-bulan mengikut kalender Islam. Kemudian al-musahabah bil salihin, bersahabat dengan orang-orang yang soleh supaya kita dapat manfaat daripada nasihat, daripada pesanan-pesanan mereka untuk kita sentiasa di atas jalan keimanan, jalan ketaatan. Yang ke-10, kita sentiasa bersedekah, dan akhir sekali kita memperbanyakkan 3 doa yang saya kongsi tadi. Itu sahaja. Semoga saya dan tuan-tuan sentiasa kekal istiqamah. Dan apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang saya mohon maaf. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.